pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, merupakan pengarah urusan dan juga ketua pegawai eksekutif syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daud dan Alhamdulillah. juga Mahira atas Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, gembira kita bertemu kembali walaupun tidak secara fizikal tetapi Ya. secara Niktarim Maya ya. Ya. Alhamdulillah tidak menghalang untuk kita ni memberikan, ingin mengetahui maklumat ataupun informasi akan bakal disampaikan ini. Jadi satu topik yang agak panjang dan juga memang ada kepentingannya ya untuk disampaikan kepada orang ramai mengenai dengan acara ini. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya ni Puan Hajah boleh memberikan sedikit pencerahan mengenai acara ABIS ataupun ABIS yang akan datang dan apakah sebetulnya apakah acara ini, mungkin dapat dikongsikan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas soalan kita. Terima kasih juga Daud dengan Mahira atas peluang ini sekali lagi untuk mewakili syarikat Brunei LNG dan juga ASEAN Bank sebagai penaja utama ya acara-acara ASEAN Bank. Bagi soalan yang kita tumpukan pada saya, sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN iaitu ABIS adalah pertemuan tahunan utama rantau ini yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia, perwakilan-perwakilan ASEAN dan juga pihak-pihak berkepentingan lain yang berkaitan untuk membincangkan bagaimana isu-isu yang paling mendesak di rantau ini boleh ditangani dan juga untuk menerokai cara-cara untuk memastikan bahawa manfaat kemajuan ekonomi ASEAN dikongsikan secara sama rata dan mempan. Bertemakan Building Our Sustainable Digital Future atau terjemahannya membangun masa depan digital mampan kita. Fokus utama bagi pengurusian Brunei bagi ASEAN Business Advisory Council iaitu BAC pada tahun ini iaitu pemulihan, digitalisasi dan kemampanan. Dan apa maksud peralihan digital untuk rantau ini? Brunei LNG merasa bangga sekali menjadi penaja utama bersama BIBD Brunei bagi sidang kemuncak ABIS dan Anugerah Perniagaan ASEAN iaitu Asian Business Awards 2021 yang dipimpin oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei iaitu ABAC Brunei. Kami percaya bahawa platform seperti ABIS ini dapat mempromosikan perbincangan yang teliti di antara para pemimpin antarabangsa dan pemain utama, mempromosikan semangat kolaborasi bagi perkongsian awam dan swasta untuk membuka jalan bagi penyelesaian cabaran dunia masa depan. Ini juga menegaskan komitmen kami sebagai peneraju industri yang mempromosikan solusi-solusi bagi tenaga lestari. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah ya. Itu dia sebagai mukadimah dan juga penjelasan yang cukup rinci yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Puan Hajah Farida tadi. Baik Puan, kita ingin mengetahui mengapakah pentingnya bagi menyediakan diri kita ataupun diri untuk masa depan bagi digital yang mampan ini. Mungkin dapat dijelaskan lagi sebagai pencerahannya, silakan. Terima kasih atas soal kita. Saya akan menjelaskan daripada perspektif global sebelum saya akan menjelaskan daripada perspektif rantau ASEAN ataupun negeri Brunei Darussalam. Ya. Jadi pada 30 tahun yang akan datang, dari perspektif global, populasi dunia diramal akan meningkat dari 7.6 bilion kepada 9.8 bilion yang mana akan menaikkan permintaan tenaga sebanyak 1/3 kali ganda. Walau bagaimanapun, pelepasan secara CO2 iaitu carbon dioxide perlu dikurangkan sekitar separuh kerana 195 negara telah membuat komitmen terhadap perjanjian Paris untuk memastikan kenaikan suhu global di tahap 2 darjah Celsius menjelang pertengahan abad untuk menggalakkan kesan bencana kepada masyarakat global. Rantau ASEAN sendiri menghadapi cabaran untuk meningkatkan permintaan tenaga yang diharapkan dapat berkembang secara signifikan dalam jangka panjang. Dalam senario asas untuk ASEAN iaitu baseline, jumlah penggunaan tenaga akhir di ASEAN dianggarkan meningkat sebanyak 146% pada tahun 2040, meningkat menjadi 922 million tons of energy dari kadar 375 million tons of energy pada tahun 2017.
Ini membuktikan bukan hanya dibuktikan hanya oleh pertumbuhan penduduk, tapi juga dari kegiatan ekonomi yang berlaku di rantau ini. Dilema yang dihadapi oleh rantau membangun seperti ASEAN dan juga Brunei Darussalam adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi secara mampan tanpa menjejaskan komitmennya untuk mencapai perubahan iklim yang mana sudah diorang time bound ataupun terhad atau mempunyai waktu yang terikat. Pada masa yang sama, dunia sentiasa berada dalam arus perubahan yang berterusan. Dalam perjalanan global menuju revolusi perindustrian 4.0, masa depan otomasi yang didorong oleh data berharga yang dikuasakan oleh internet dan kaedah pengeluaran tradisional dalam proses transformasi digital. Jadi dunia moden menghadapi salah satu cabaran terbesar iaitu pandemik COVID-19 dan norma baru. Pandemik ini setentunya mengubah cara hidup dan mempercepatkan masyarakat untuk menuju ke arah era digitalisasi. Dengan adanya sekatan fisikal untuk membendung penularan COVID-19, terdapat pengantungan yang signifikan terhadap teknologi untuk menjalankan kehidupan dari sehari ke sehari. Ini jelas sekali berlaku di sektor kewangan. Pandemik ini telah mencepatkan peralihan digital dan penggunaan fintech di Asia Tenggara. Dompet elektronik khususnya telah memperoleh bahagian yang pesat, merangkumi 15 ke 20% transaksi point of sale dan e-dagang dalam 6 ekonomi teratas pada tahun 2020. Menurut penyedia teknologi pembayaran WorldPay. Dalam industri minyak dan gas, sekatan perjalanan telah mendorong industri untuk memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dan menggunakan alat digital untuk memberikan data secara langsung dan visualisasi kepada mereka yang bekerja dari jarak jauh. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Jadi ingin kita ketahui juga ni bagaimana LNG ataupun gas asli cecair boleh mengambil peranan dalam dunia seiring menuju ke arah dunia rendah karbon dan untuk menyokong agenda perubahan iklim global ni, Puan. Silakan. Terima kasih. Jadi liquefied natural gas ni ataupun LNG atau gas asli cecair adalah bahan api fosil yang terbersih, yang terbersih lah, dan akan mengatasi batu arang ataupun coal sebagai sumber tenaga kedua terbesar di dunia. Walaupun keadaan semasa bergerak ke arah yang positif, dengan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, masih terdapat batasan kemampuan pembaharuan dalam memberikan liputan penuh kerana kebolehhubahan dan gantungan kepada cuaca. Jadi kuasa tenaga yang dihasilkan dari LNG jika dibandingkan memancarkan 50% lebih kurang pelepasan gas rumah hijau iaitu greenhouse gas berbanding dengan menggunakan batu arang. Menjadikan rakan kongsi yang pasti bagi tenaga yang boleh diperbaharui, terutamanya dalam mengimbangi penurunan tenaga suria ataupun angin. Terima kasih. Itu dia jelasannya. Dan itu sangat menarik sebetulnya kita ketahui sebagai menambahkan lagi ataupun input menambahkan pengetahuan kita sebetulnya, Mahira, ya. Betul. Baik, untuk meneruskan lagi, Puan, kita ingin mengetahui. Jadi bagaimanakah syarikat-syarikat seperti syarikat Brunei LNG menangani cabaran-cabaran untuk menjadi sebuah syarikat yang mampan? Ini yang perlu kita ketahui juga. Baik, silakan, Puan. Ya, terima kasih atas soal kita. Yang itu pun kami setuju, yang ini topik yang paling yang penting untuk kami sebagai satu organisasi yang berada di Brunei. Brunei LNG bangga menjadi ahli jawatan kuasa eksekutif Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Dan rakan yang dipercayai bersama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ketika negara kami ini sedang memajukan tujuan ke arah karbon rendah dan menjadi sebuah negara yang mempunyai iklim yang berdaya tahan. Jadi strategi kami adalah untuk menggalakkan dan mengurangi pelepasan dengan sebanyak mungkin, serta melindungi dan mengimbangi alam sekitar bagi pelepasan yang tidak dapat dihindari dan dikurangkan lagi. Jadi pada masa ini Brunei LNG telah mengambil langkah untuk meningkatkan kecekapan operasinya dengan memaksimumkan haba dari logik jana kuasa jirannya.
untuk penjanaan wap dalam usaha untuk mengurangkan intensiti gas rumah hijau kami, iaitu greenhouse gas. Kami berhasrat untuk mengalihkan 10% sumber penjanaan tenaga kami dari gas bahan bakar kepada tenaga boleh diperbaharui pada tahun 2025. Sebagai sebahagian daripada inisiatif kami untuk menjadi perniagaan yang lebih lestari. Sehubungan dengan itu, perusahaan kami telah memperjuangkan pemulihan lahan gambut batas, itu peatlands yang berada di Lumut punya kawasan Lumut, sebagai salah satu usaha untuk melindungi alam sekitar, untuk mengurangi kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut. Inisiatif penutupan keterusan kami secara substansial telah menaikkan paras air di tempat padas, ya. Bukan saja di terusan tersebut, tetapi juga di kawasan sekitarnya. Jadi melindungi tanah gambut kemarau. Pada bulan Julai tahun ini, kami merasa gembira untuk memimpin dan menjadi pembekal kargo LNG neutral karbon pertama di rantau Asia Tenggara. Kerjasama bersepadu antara Brunei LNG, Shell dan Osaka Gas menandakan tonggak penting dalam perjalanan kami sebagai rakan kongsi utama untuk peralihan tenaga, yang membolehkan pelanggan-pelanggan kami menuju ke arah cita-cita orang net zero mereka, dengan mengimbangi juga pelepasan kargo artinya karbon dioksida sepanjang hayat dengan karbon yang diimbangi dari solusi-solusi berasaskan alam semula jadi. Jadi penawaran kargo LNG neutral karbon kami ini adalah salah satu cara kami untuk mengubahkan perniagaan kami untuk menjadi mampan dan lebih lestari, sesuai dengan cita-cita masyarakat untuk menenangi perubahan iklim. Oleh kerana sasaran dan dasar kemapanan maju ke arah mencapai masa depan rendah karbon. Ini sudah pasti akan menjadi cara yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan ini di masa depan. Perkembangan seperti ini patut mendapat perhatian para pemain industri. Pendekatan pelbagai aspek diperlukan untuk mencapai tujuan perubahan iklim secara lestari, terutama sekali dalam situasi di mana satu solusi bagi semua tidak wujud. Terima kasih. Ya, itu satu penerangan mengenai dengan bagaimana cabaran-cabaran ditangani ya dalam sebuah syarikat, termasuk syarikat Brunei LNG, untuk menjadikan sebuah syarikat yang mampan. Jadi mengapakah capability ataupun kita ni keupayaan diri itu penting untuk mengatasi cabaran-cabaran kemampanan dan juga masa depan digital ini, Puan Najah? Silakan. Terima kasih kepada Pemaira. Jadi cabaran masa depan ini memerlukan satu set kemahiran tingkah laku dan teknologi yang berbeza. Sistem kerja digital akan memberi dorongan ke arah dunia di mana pemindahan pengetahuan ataupun memori korporat akan dipromosikan dengan cara yang lebih telus dan mampan. Yang penting untuk mengatasi jurang yang semakin meningkat antara generasi muda dan berumur. Tetapi juga untuk kemahiran semula berskala besar yang sesuai dengan teknologi-teknologi yang berbeza, iaitu kemahiran semula dari minyak dan gas kepada sumber tenaga boleh diperbaharui. Lanskap masa depan memerlukan set kemahiran yang berbeza. Jadi tingkah laku dan pendekatan terhadap cara kerja akan berubah, ya. Dengan ekosistem digital, pendekatan untuk pengembangan kemahiran akan beralih dari membangun pengetahuan ke arah pendekatan yang berkesan dalam mencari maklumat yang tepat dan kemampuan untuk menafsirkannya. Jadi dorongan ke arah rendah karbon akan mempromosikan pelbagai jenis teknologi yang boleh diperbaharui. Peralihan tenaga untuk juga bermaksud bahawa akan ada dorongan untuk syarikat minyak dan gas untuk mula mengintegrasikan bahan tenaga boleh diperbaharui ke dalam perniagaan mereka untuk menurunkan jejak karbon mereka. Ini memerlukan kemahiran semula dalam teknologi baru seperti solar untuk memastikan bahawa negara dan perniagaan sama-sama dilengkapi untuk maju menghadapi cabaran-cabaran masa depan. Jadi sebahagian besar solusinya adalah keupayaan tenaga kerja yang berkemampuan, yang tangkas, yang adaptif dan berdaya tahan untuk berubah jika kita ingin maju dalam perjalanan menuju kemampanan.
Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ya. perancangan ataupun strategi yang akan sebetulnya telah pun disusun atur dengan rapi dan kemas sekali. Mudah-mudahan ianya dapat kita capai dan dapat kita tingkatkan lagi ya, khususnya bagi kualiti untuk orang memantapkan lagi ya, khususnya bagi apa yang telah kita kongsikan bersama. Baik, Puan, sebelum kita mengakhiri wawancara kita ingin mengetahui, memberi sedikit ruang dan juga peluang pada Puan bagi mengkongsikan kesimpulan dan juga harapan untuk acara ini. Silakan Puan. Ya. Jadi bagi saya yang paling penting untuk acara ini lagi untuk mengkongsikan apa yang sepatutnya dibuat supaya kami sebagai satu negara yang dapat menuju ke wawasan 2035 dengan secara yang mampan ya. Jadi kami mesti sentiasa meninggikan kemahiran kami dalam teknologi dan especially teknologi yang dalam bahan tenaga yang boleh diperbaharui ya, supaya kami semuanya dapat maju dalam perjalanan menuju kemampanan sebagai satu industri, satu negeri dan sebagai satu rantau di ASEAN. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan 30 tahun mendatang ini insya-Allah Ya. kita khususnya negara Brunei Darussalam iaitu antara negara-negara ASEAN ya dapat melahirkan generasi yang berkualiti ya. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu harapan kita. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan ya, Rampai Pagi mengucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Faridah di atas perkongsiannya mengenai dengan peralihan ya, iaitu sesi peralihan mampan dan kebolehan kemahiran tenaga bagi sidang kemuncak perdagangan dan pelaburan ASEAN. Itu ringkasnya habis ini. Kita ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.